Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan dan kesihatan yang telah diberikan kepada saya untuk terus menghasilkan video berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Dalam video lepas, saya telah kongsikan kenapa plesit ataupun saka plesit itu perlu dibuang sesegera yang boleh. Dan pada kali ini saya akan fokuskan kepada menjawab persoalan sama ada daripada pemilik plesit atau saka plesit ataupun ahli keluarga mereka, kenapa setelah mereka ikhtiar keadaan baik untuk seketika dan kemudian ianya berulang kembali, dan ada kalanya keadaannya lebih teruk daripada sebelumnya. Tetapi walau macam mana sekalipun, kita hendaklah terus berikhtiar agar masalah gangguan ini selesai dengan sepenuhnya. Ini kerana jika ia dibiarkan, keadaannya akan menjadi lebih buruk sama ada kepada pemilik plesit tersebut ataupun anak ataupun cucunya pada masa akan datang. Sila tonton video ini hingga tamat agar anda memahami kenapa keadaan tersebut berlaku, dan pemahaman tersebut akan memudahkan tuan-puan untuk mengambil langkah dalam membuang saka plesit ataupun plesit tersebut, insya-Allah. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda dan juga ahli keluarga anda. Bagi menjawab persoalan kenapa apabila setelah diikhtiar keadaan baik seketika, kemudian ianya berlaku kembali ataupun ianya berulang kembali dan ada kalanya menjadi lebih teruk daripada sebelumnya. Bagi menjelaskan keadaan tersebut, saya akan kongsikan pengalaman saya sebagai perawat, dan tuan-puan perlulah maklum bahawa antara perawat dengan perawat yang lain kaedahnya mungkin berbeza, dan apa yang saya kongsikan di sini ialah berdasarkan apa yang saya amalkan sahaja. Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan keadaan tersebut berlaku. Yang pertama, kebanyakan yang datang berubat ialah orang perempuan yang telah pun berumur, dan ada kalanya yang telah pun nyanyuk, dan mereka telah lupa apakah amalan-amalan yang telah mereka ambil ataupun apakah barang-barang persendirian yang telah mereka ambil daripada pemilik plesit pada masa dahulu. Bagi keadaan begini, saya sarankan ahli keluarga supaya mendapatkan maklumat sebelum mereka datang berubat, kerana maklumat tersebut akan dapat membantu perawat dalam merangka rawatannya agar plesit atau saka plesit tersebut dapat dibuang dengan sempurna. Dan jika ini melibatkan barang persendirian, seelok-eloknya barang tersebut dibawa supaya barang tersebut dimatikan dahulu sebelum rawatan seterusnya dibuat. Yang kedua, ada juga keadaan di mana pemilik plesit ataupun saka plesit beranggapan bahawa mereka tidak didampingi oleh plesit atau saka plesit. Ini kerana amalan-amalan dan barang-barang persendirian yang dikaitkan dengan plesit tersebut mereka terima satu masa yang lama dahulu, dan selepas mereka menerimanya, mereka tidak mengamalnya ataupun mereka tidak tahu di mana mereka letakkan barang tersebut. Jadi pada anggapan mereka, mereka tidak didampingi oleh plesit ataupun saka plesit. Walhal sebaik sahaja mereka menerima amalan ataupun mengambil barang-barang persendirian tersebut, plesit atau saka plesit tersebut akan terus mendampingi mereka. Ada juga keadaan di mana semasa mereka muda dahulu, mereka hanya menyalin amalan-amalan ataupun mentera-mentera yang hendak diberikan oleh pemilik plesit kepada orang lain, tanpa mereka sedari bahawa semasa mereka menyalin tersebut, mereka juga menyebut mentera-mentera tersebut, dan secara tidak disedari plesit ataupun saka plesit tersebut telah pun mendampinginya, dan kebanyakan daripada mereka tidak sedar perkara itu telah pun berlaku. Yang ketiga, ada juga dari kalangan pemilik plesit ini yang datang berubat adalah kerana ditekan ataupun dipaksa oleh anak ataupun cucu mereka kerana masalah yang mereka hadapi, dan pemilik tersebut tidak ikhlas untuk berubat ataupun membuat plesit tersebut. Jadi apabila mereka pulang semula ke rumah, mereka akan mengamalkan semula amalan-amalan tersebut, dan plesit tersebut ataupun saka plesit tersebut datang kembali kepada mereka. Yang keempat, semasa proses rawatan berlangsung, ada kalanya plesit atau saka plesit tersebut berlakon seolah-olah mereka telah pun kalah ataupun mereka telah insaf. Mereka berjanji akan meninggalkan tuan tersebut, menangis minta dikasihani, menyatakan ia adalah makhluk yang baik, beragama Islam, membantu tuannya dan sebagainya. Ini kerana ia cuba merakinkan pemilik dan perawat bahawa ia adalah makhluk yang baik yang tidak perlu dibuang. Jika pemilik dan perawat mempercayai cakap dia dan memberhentikan rawatan, keadaan akan baik seketika, dan apabila pemilik plesit tersebut leka,
mereka datang kembali dan keadaan akan berulang kembali. Yang kelima, semasa proses rawatan juga, pelesit tersebut ataupun saka pelesit tersebut akan merasuk pemiliknya supaya meraung, menjerit, melawan, mengugut perawat, mengugut ahli keluarga, menyakiti pesakit. Ini hanyalah sebenar helah daripada pelesit ataupun saka pelesit tersebut supaya perawat memberhentikan perawatan. Dan biasanya keluarga pesakit juga akan merasa kesian kepada pesakit dan akan meminta perawat memberhentikan perawatan. Dan jika keadaan tersebut berlaku, pelesit itu telah pun berjaya memperdayakan keluarga pesakit dan juga perawat. Oleh itu, jika keadaan tersebut berlaku, keluarga hendaklah reda dan teruskan rawatan sehingga pelesit tersebut atau saka pelesit tersebut benar-benar dibuang daripada pesakit. Yang keenam, ada juga perawat sebelum memulakan rawatan, mereka akan cuba dapatkan maklumat berkenaan dengan bagaimana pelesit atau saka pelesit tersebut boleh datang kepada pesakit tersebut. Ini kerana jika perawat tersebut dapat mengetahui bagaimana cara pemilik tersebut mendapat pelesit atau saka pelesit, ia akan lebih mudah untuk merancang dalam menjalankan perawatan yang akan diberikan. Ini kerana setiap amalan ataupun setiap barang persendirian akan ada pelesit yang berbeza, yang mana cara merawatnya juga mungkin ada sedikit berbeza. Dan perawat biasanya akan menyesuaikan keadaan rawatan dengan keadaan tersebut. Ini adalah bagi memastikan rawatan menjadi lebih berkesan, insya-Allah. Perawat juga sedia maklum bahawa biasanya persoalan yang ditanya itu mereka akan bertanya dengan tertib bagi mengelakkan rasa aib dalam kalangan ahli keluarga pemilik pelesit tersebut. Dan jika ada pesakit lain yang hadir pada masa tersebut, kita akan minta pesakit tersebut untuk berada di tempat yang lain yang jauh daripada tempat rawatan supaya tidak mendengar apa-apa percakapan atau perbincangan yang kita lakukan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, usaha untuk merawat pemilik pelesit atau saka pelesit ini sukar. Ini kerana pelesit atau saka pelesit tersebut telah lama berada dengan pemilik tersebut. Biasanya perawat akan meminta pesakit untuk melakukan beberapa perkara apabila mereka pulang nanti. Yang pertama, biasanya pemilik pelesit akan merasa kesunyian, seolah-olah mereka kehilangan kawan atau kehilangan teman akibat daripada pelesit itu dibuang daripada mereka. Bagi mengisi kekosongan tersebut, perawat akan memberi ayat-ayat Quran yang perlu dibaca selepas solat ataupun pada waktu-waktu tertentu, dan ia juga akan menguatkan rohaninya bagi berhadapan dengan kesukaran tersebut. Yang kedua, biasanya perawat akan membekalkan pesakit dengan air ruqyah ataupun air tawar, dan pesakit tersebut adalah menggunakan air tawar tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh perawat secara istiqamah. Jika pesakit istiqamah dalam melakukan amalan-amalan ataupun minum air yang disediakan, insya-Allah pesakit tersebut akan berjaya membuang pelesit ataupun saka pelesit. Itu sahaja perkongsian yang saya akan berikan pada kali ini. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian-perkongsian pada masa hadapan. Jika anda ada sebarang komen, pertanyaan, ingin berkongsi pengalaman atau ingin penjelasan lanjut, tuan-puan bolehlah type dalam ruangan komen di bawah. Saya akan cuba beri respon, tetapi mungkin ia memerlukan sedikit masa, insya-Allah. Bagi mengelakkan tuan-puan terlepas video yang akan datang, tuan-puan bolehlah tekan butang subscribe dan butang loceng. Jika ada video-video baru yang diupload, tuan-puan akan mendapat notifikasi, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.